Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod channel terkini dan mantap daripada ahli parlimen Ampang YB Razia. Ya, seakan-akan sahabat semua mak lampir mantan daripada MP Ampang ini seakan-akan sudah dilupakan. Ya, pengkhianatan sekarang ini menghadapi pertuduhan kerana mengkhianat dan diarahkan oleh mahkamah untuk bayar 10 juta. Ya, seakan-akan apa yang pernah dilakukannya di sini sudah dilupakan oleh rakyat kerana pengkhianatan yang telah dilakukannya. Dan hari ini kita melihat ya bagaimana YB Razia yang melakukan kerja ya begitu baik sekali ya apabila hari ini mereka mengadakan satu sidang media sempena sambutan Hari Sungai Sedunia 2023, peringkat Parlimen Ampang dan program kuda kutipan sampah sambil beriada di Sungai Ampang. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baik. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar apa yang dikatakan oleh YB. Hanya agak bersih ya, dan sedap mata memandang lah insyaAllah. Tapi di tusuk dasarnya saya yakin kita tidak cukup hanya untuk menjadikan ini dalam semangat sukarelawan saja. Sebab itu saya mencadangkan supaya kita buat satu kempen besar-besaran tahun depan untuk ini di peringkat parlimen saya lah ya. Saya mencadangkan supaya kempen ini khusus untuk kebersihan dan keceriaan ya. Dan saya akan bekerjasama dengan semua pihak yang ingin memberikan tumpuan ini ya, sebaik mungkin dengan memberikan sedikit dana dan juga mungkin peralatan-peralatan yang perlu supaya pengembangan usaha ini terus ke grassroots ya, dan kita mungkin kena fikirkanlah ya, sedikit kata timbang balas daripada usaha yang mereka berikan. Mungkin kita boleh buat kampung terbaik, taman terbaik ataupun sungai tercantik dan sebagainya kan. Selain daripada itu, tahun depan kempen ini juga saya telah mulakan menjemput pihak-pihak agensi yang boleh dilibatkan, dan saya juga tadi mencadangkan supaya supaya sekolah-sekolah mengangkat mungkin 1 kilometer, 500 meter tempat-tempat untuk mereka jadikan komitmen ya untuk pastikan kawasan yang diangkat ini akan dalam keadaan yang baik. Jadi saya mengharapkan ahli majlis boleh mengambil peranan yang baik supaya ianya kita tak mau benda ni jadi one off lah ya. Kita nak ada impact dan akhirnya kesan itu dapat kita lihat sama ada 5 ke 10 tahun akan datang. Perkara ini dah tak perlu kita highlight dah. Dia dah menjadi budaya kepada kita semua insya-Allah ya. Wabi, belanjawan 2024 563 juta peruntukan untuk Serenggara Cerun dan kawasan Ampang antara yang paling berisiko Wabi. Dan isu ni antara yang Wabi banyak perjuangkan jugalah Wabi. So komitmen Wabi macam mana? Alhamdulillah, saya syukur sangat. Sebenarnya kalau kita lihat istimewanya MPAJ ni, mereka ni ada satu unit khas ya bencana, terutama berkaitan dengan Cerun. Dan semasa saya diberikan mandat sebagai ahli parlimen, inilah perkara yang saya nampak ada sedikit loophole di peringkat kita punya belanjawan atau peruntukan ya tahun lepas yang disebut itu. Kita nampak tidak ada bajet pengurusan bajet maintenance ya, penyelenggaraan. Jadi bila saya beberapa kali highlightkan di dalam Dewan, alhamdulillah kita tengok Perdana Menteri telah mengumumkan sebanyak 563 juta hanya untuk menyelenggara cerun-cerun. Jadi disebutkan juga ada desain pada itu mereka telah memulakan usaha sebagaimana yang telah kita buat di Ampang Jaya, iaitu untuk mengenal pasti cerun-cerun yang berisiko berapa dan sebagainya. Itu satu benda yang wajar diberikan perhatian. Malah insya-Allah saya juga akan mencadangkan di dalam pembahasan saya yang bermula minggu depan ini untuk mungkin ia perlu diaktakan ya, dia perlu diaktakan supaya ianya tidak boleh jadi ikut kepada Perdana Menteri ataupun kerajaan semasa je untuk bagi, tetapi diaktakan sebagaimana diaktakan Akta Maris contohnya kan. Jadi nak tak nak setiap tahun peruntukan itu mesti dia sediakan. Jadi dengan situ kita rasa sedikit rasa security ya, selamat kepada mereka yang duduk ataupun kita tengok pembangunan yang berada di cerun-cerun ini, kita rasa keyakinan itu kembali bahawa keadaan ini berada dan selamat. Jadi tak cukup hanya peruntukan, sebenarnya akta perlu dilihat supaya
akta inilah sebenarnya akan mengawal cerun-cerun ini sehingga masa ke depan yang lebih baik, insya-Allah kan. Saya rasa ini akan saya akan letakkan sebagai pembahasan saya. Dah kena pasti lebih cerun-cerun yang berisiko berapa banyak di kawasan Ampang? Di Ampang dah ada. Kami alhamdulillah, saya minta ucap terima kasih kepada Ampang yang telah bekerjasama dengan UTM dan juga pihak JICA Jepun. Kita telah ada dah inventory itu semua. Kan, dan alhamdulillah kita dapat dialog baru ni, dan kita juga yang paling terkini, saya juga mengharapkan supaya pihak majlis memanggil pihak rumah-rumah ataupun lot-lot persendirian yang ada risiko-risiko ni kan. Dia ada tahap yang sederhana, ada tahap yang agak kritikal, supaya mereka tahu bahawa tahap mereka ini berada dalam keadaan yang luar biasa. Saya pernah juga bercakap dalam konteks dasar, kemungkinan besar majlis tidak boleh lagi mengenakan cukai pintu yang sama kepada semua pemilik-pemilik rumah ni, sebab cara penjagaan dia berbeza. Kita bukan kutip sampah aja sekarang ni. Kalau mereka berada di kawasan cerun, pastinya penyelenggaraan, pemeliharaan perlu dibuat. Jadi mungkin itu juga satu perkara yang perlu dipertimbangkan di peringkat negeri dan juga majlis untuk tengok apakah kadar-kadar mereka yang berada di rumah, terutama untuk pembangunan baru. Itu perlu diberikan perhatian pada saya. Bukan kita nak kutip duit lebih, tetapi sebenarnya kita nak pastikan bahawa tanggungjawab itu telah pun lagi awal lagi dimasukkan supaya majlis perbandaran ada peruntukan khas untuk memastikan bukan keadaan cerun-cerun milik kerajaan saja yang kita ambil perhatian, tetapi cerun-cerun milik persendirian juga akan diberi perhatian. Tapi ini akan ambil masa lah sikit untuk dilihat caranya, insyaAllah. Berapa lebih figure dia? Figure cerun Saya tak ingat anggaran 118. Antara kawasan dia contoh lagi 1-2 boleh bagi. Ya, dia sebenarnya kajian itu bukan saja di Ampang. Dia melibatkan daripada Hulu Kelang, dia bawa ke Bukit Antarabangsa, dan ada sebahagian di Lembah Jaya, dan ada Pandan juga. Jadi jumlah itu dia bersekali lah. Bersekali. Dari contohnya. Kita ada di kelas tu ada. Ya, dia ada. Dan yang penting sekarang ni ada satu persatuan, satu persatuan, saya tak ingat nama dia, yang telah pun juga mengambil langkah-langkah memberikan kesedaran kepada mereka yang berada, bukan saja kesedaran tentang tentang keadaan kawasan perumahan mereka, tetapi apa perlu mereka buat jika berlakunya bencana kan, ke mana, ataupun bila melihat tanda-tanda, contohnya tanda dia panggil stopwatch. Persatuan itu slope watch nama dia. Tanda-tanda itu sebenarnya memberikan indikator yang sebenarnya kita tak boleh berdiam diri. Itu juga slope watch ni mereka dah diberikan tempat-tempat tersendiri untuk mereka memantau dan menjadi mata dan telinga lah kepada majlis untuk memaklumkan kalau ada perkara-perkara yang kita nampak agak kebimbangan sedikit. Maybe we notice that a lot of slopes dalam tanah persendirian, which is a huge problem in terms of maintenance. Rasakan bajet dari federal tu boleh tak disalurkan kepada? Tidak, bajet ini saya yakin ianya khusus untuk menyelenggara infrastruktur kerajaan. Tetapi saya tak pasti, kita boleh bertanya kepada pihak menteri, tapi saya yakin selalunya hak milik tanah persendirian ini, pemilik tanah persendirian ini mereka kena tanggungjawab kepada tanah mereka sendirilah. Tapi sebab tu MPAJ telah buatkan satu usaha, kita perlu berbincang. Yalah dulu mana ada peraturan kalau tengok aja rumah tanah tu memang kat bukit, dia simply buat. Tapi kita pun tak pasti sama kadar keselamatan rumah itu. Sebab tu dia perlu ada perbincangan, sebab jumlah dia berbeza. Ada orang duduk dekat dulu sebelum 2008 tak ada syarat pembinaan slop 3 dan 4 ni tak dibenarkan. Sekarang tak dibenarkan kecuali mendapat stringent punya garis panduan yang mesti diikuti lah. Jadi apa yang boleh saya conclude memang tanggungjawab persendirian, tetapi boleh bersama dengan kerajaan untuk berbincang supaya usaha ni kita boleh tengok bagaimana kita accommodate semua orang yang berada dalam keadaan sekelompok lah. Kalau individual mungkin mahal lah untuk dibiayai. Memang slope ni memang mahal lah untuk dibiayai. Terbaik sahabat semua, itu dia satu usaha yang padu, yang mantap daripada MP Ampang yang baru, YB Roziah, dibandingkan dengan Mak Lampir. Tidak tahu apa yang dia lakukan di
kerusi parlimen ini. Memang agak mengejutkan. Tapi apapun, kita harapkan segala apa yang telah diberikan oleh kerajaan ini, khususnya bajet yang telah disediakan oleh Perdana Menteri, dapat dilaksanakan, digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.